Baik, beralih ke sidang Dewan Rakyat, Kementerian Kesihatan memerlukan perbelanjaan besar sehingga 1.7 juta ringgit seminggu dalam melaksanakan skim perubatan madani SPM di 10 daerah terpilih. Perinciannya bersama Sazwani Samsu, silakan. Ya, Farhatul, perbelanjaan besar diperlukan sehingga 1.7 juta ringgit seminggu dalam melaksanakan skim perubatan madani SPM di 10 daerah terpilih. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan anggaran tersebut, peruntukan 100 juta ringgit melalui belanjawan 2024 tidak dapat menampung kos unjuran perbelanjaan SPM secara keseluruhannya. Dengan perbelanjaan yang begitu besar, kalau saya sebutkan, kalau kita mahu untuk melaksanakan seluruh negara, ia akan memakan perbelanjaan Tan Sri sebanyak 227 juta seluruh negara. Kalau kita mahu seperti mana yang MUA mahukan ia di roll out pada seluruh negara. Justru ringkasnya begitu, saya ingin tekankan dalam kita merangka apapun bikinan dasar-dasar kesihatan, ia mesti pertamanya memenuhi satu health outcome yang lebih baik, lebih mapan dan juga pembiayaan yang lebih mantap dan lebih berjangka jauh. Ya, atas persoalan pelaksanaan, ia mampu dilaksanakan melalui GP-GP swasta, ya, klinik kecil swasta kita, itu tidak ada masalah. Apapun kita akan melibatkan GP-GP atau klinik-klinik swasta ini, ya, dalam program-program PK dan juga SPM ini, kita akan terus, sebab saya menekankan kolaborasi publik dan swasta. Jelas beliau, skim perubatan madani akan diselaras dari semasa ke semasa berdasarkan perkembangan dan keperluan selain menambah waktu operasi di klinik kesihatan yang dikenal pasti bagi mencapai objektif mengurangkan kesesakan pesakit di fasiliti KKM. Saudara, Dewan hari ini turut dimaklumkan Selangor merekodkan jumlah pendatang tanpa izin parti tertinggi. Ini diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor, Sabah dan Sarawak. Ke arah itu, jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, usaha membendung terus dipergiat menerusi penguatkuasaan berkala. Jelasnya bagi tempoh 1 Januari 2022 sehingga 27 Februari lalu, sejumlah 20,880 operasi penguatkuasaan dilaksana Jabatan Imigresen dengan jumlah tangkapan sebanyak 58,508 parti. 5 negeri yang paling ramai keberadaan pendatang asing tanpa izin ialah pertama Selangor, kedua Kuala Lumpur ialah Persekutuan, ketiga Johor, diikuti Sabah dan Sarawak. Ini top 5. Jumlah serbuan, ini saya ambil rekod dari 1 Januari 2022 sehingga 27 Februari 2024. 20,880 operasi penguatkuasaan dan Jabatan Imigresen tangkap 58,508 orang pendatang asing tanpa izin dan 871 majikan. Bukan saja kita tangkap parti, majikan pun kita tangkap. Okey, kerana melindungi, menggajikan dan segala macam mengikut kesalahan bawah Akta Imigresen. Datuk Seri Saifuddin menjawab soalan Ahli Parlimen Klang V. Gana Batirau. Bagi lokasi seperti di Klang, kekerapan penguatkuasaan dilaksana selang sehari. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengalu-alukan orang ramai untuk membuat aduan sekiranya wujud salah laku pegawai. Ini khususnya membabitkan agensi penguatkuasaan Jabatan Imigresen yang memainkan peranan penting dalam mengawal kemasukan pendatang tanpa izin parti. Kalau di sana berlaku umpamanya berulang kembali insiden dan dikuatiri ada elemen isu-isu integriti misalnya, itu lebih-lebih lagi saya pohon diangkat pelaporan kepada saya. Sebab saya fikir dalam agensi penguatkuasa seperti Immigration yang menguruskan isu pendatang asing lebih-lebih lagi, isu integriti adalah menjadi keutamaan kami.
Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Ketereh Datuk Khir Muhammad Noor. Baik saudara, kita beralih ke perkembangan seterusnya. Kerajaan membenarkan mana-mana warga asing yang berkahwin dengan rakyat Malaysia untuk bekerja dalam negara. Namun individu terbabit perlulah memohon kelayakan tersebut melalui Jabatan Imigresen Malaysia JIM. Ia berikutan pasangan asing berkenaan merupakan pemegang pas lawatan sosial pasangan warga negara Malaysia sebelum berkahwin. Jadi kesimpulannya, apakah boleh? Jawapannya ya. Apakah automatik? Tidak, kena mohon. Ada syarat? Ya. Mau bekerja, mereka mesti memohon kepada pihak berkuasa kita. Di situ, kerana dasar kita adalah dasar membenarkan mereka bekerja, mereka boleh bekerja selama mana mereka mematuhi syarat. Pertama, ketika memohon, mereka sertakan dokumen perkahwinan yang sah di negara kita. Yang kedua, dia mesti ada pasport dan dokumen perjalanan yang sah. Dan dia memang physically tinggal di sini. Kemudian, dia mesti melepasi tapisan keselamatan oleh pihak polis dan tak termasuk dalam senarai syak. Pertanyaan bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Bukit Bendera Sherlina Abdul Rashid. Baik saudara, seketika ini Dewan sedang berhenti rehat dan akan kembali bersidang pada 2.30 petang nanti. Demikian perkembangan dari bangunan Parlimen. Kembali bersama Farhatul di Angkasa Puri. Terima kasih Sazwani.